teori yang kedua, sebelum kita pergi jauh lagi pada teori ini, kita perlu tahu beberapa peraturan atau undang-undang di dalam ikatan hidup ni tuan-tuan. Banyak peraturan di dalam ikatan hidup ni. Salah satu dari peraturan ni adalah saya panggil peraturan angka 3 tuan-tuan. Peraturan angka 3 ataupun golden rule dalam bahasa Inggeris dalam istilah buku saya gunakan peraturan angka 3 lah. Saya gunakan istilah bahasa Melayu. Okey. Peraturan. Okey. Peraturan angka 3 ni dia menceritakan tentang kemampuan badan manusia. Badan kita menghadapi sesuatu tekanan, tuan-tuan. Peraturan angka 3 ni. Okey, peraturan angka 3 saya yang pertama mengatakan bahawa badan kita manusia ini hanya mampu bertahan hidup tanpa oksigen selama 3 minit saja, tuan-tuan. 3 minit kita mampu hidup tanpa oksigen. Betul tak? Lebih kurang. Ini dia punya lebih kurang saja. Mungkin ada yang boleh hidup sehingga 5 minit tanpa oksigen. Yang training, yang dia train hardcore sikit, tuan-tuan. Ada yang lembek-lembek tu mungkin 2 minit tak ada oksigen dia dah kiau, tuan-tuan. Tapi saya percaya 1 minit kita tak ada oksigen kita masih boleh hidup, tuan-tuan. 2 minit pun masih boleh hidup, tuan-tuan, sebenarnya. Tetapi apabila kita tangkap tentang kematian ni, tuan-tuan, mungkin ada yang medik macam PD kan. Kematian ni kita ada 2 jenis kematian kita ni. Kematian biologikal dan kematian klinikal, tuan-tuan. Yang kematian yang klinikal tu yang boleh dipulihkan lah walaupun kita tak ada oksigen dalam 3 minit. Kalau kita buat CPR dan sebagainya, boleh dihidupkan lagi, tuan-tuan. Walaupun dia dah mati. Itu masa tu dia punya jantung dia tak fungsi, tapi otak dia masih berfungsi. Tapi kalau kematian yang menyebabkan biologikal tu, dia menyebabkan otak tak boleh nak buat apa, tuan-tuan. Ya. Itu kita perlu tahu juga angka 3 ni. Itu sebab kita perlu, supaya apabila berlaku sesuatu yang menyebabkan kita kekurangan oksigen atau udara, bahawa kita tahu bahawa kita ada 3 minit saja untuk kita settlekan masalah ini. Kalau kita tak ada minum air langsung dalam 3 hari, kita boleh mati, tuan-tuan. Tapi kalau ada 1 hari tu dapat 1 gelas tu, boleh hidup lagi lah. Dia kata tak minum langsung, dia kata 3. Tapi kalau dia minum 1 tu lagi, mungkin boleh tambah 4 hari lagi. Minum segelas, tambah lagi. Maksudnya tidak minum langsung dalam 3 hari. Kita mampu hidup, tuan-tuan. Nanti saya akan ceritakan juga macam mana nak hadapi tekanan kehausan dalam hutan. Dia dalam tajuk tekanan pula. Tekanan yang kita ni. Okey. 3 minggu. Kita manusia ni boleh hidup lagi. Dia kata 3 minggu tanpa makanan, tuan. Tanpa makanan apa pun kita boleh hidup lagi 3 minggu. Tapi perlu yang ada yang ni, yang air lah, tuan. Minum air. Tak makan. 3 minggu kita boleh hidup, tuan. Seperti mana yang saya kata tadi, dia bergantung kepada individu juga, tuan-tuan. Tapi hak limit dia 3 minggu. Ni semua hak limit ni dibagi supaya kita jangan sekali kita melanggar hak limit ni. Jangan lebih 3 minggu tanpa makanan. Jangan lebih 3 hari tanpa air. Jangan lebih 3 jam dalam suhu yang ekstrim, sejuk. Jangan lebih 3 jam, 3 minit tanpa udara. Jangan lebih. Jangan langgar had tu. Itu penting dia. Apabila kita langgar had tu, kemungkinan kita boleh mudaratkan kita lah, tuan. Soal cakapan tu, keutamaan keutamaan di dalam kita hidup. Terdapat beberapa keutamaan di kita hidup, tuan. Kita, apa yang saya cerita ni semua dia ada kaitan atas, semua dia ada kaitan, tuan. Okey. Ada 5 lebih kurang keutamaan di dalam kita hidup ni. Okey, keutamaan yang pertama ialah keselamatan. Keselamatan yang pertama. Apabila kita berada dalam hidup, kita tentukan yang pertama sekali, sebelum kita sediakan air ke apa benda jadah semua tu, kita tentukan keselamatan kita terlebih dahulu, tuan-tuan. Pertama ialah keutamaan kepada air. Air. Aman pada air. Kita tahu kalau dalam 3H tadi, dia kata 3 jam lah tanpa tanpa air. 3 hari tanpa air, tu tak? Okay. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua. Keutamaan yang kedua, yang ketiga ialah makanan. 3 minggu tanpa makanan. Tempat pelindungan keutamaan ni. Yang keempat ialah
Baik. Kalau tengok api ni dia ada kaitan dengan tiga suhu yang ekstrim, tu dah. Ada kaitan dengan situ kan. Kalau tengok pelindungan dia pun ada kaitan dengan suhu yang ekstrim. Akan ada kaitan dengan situ juga. Kalau tengok makanan dia ada kaitan dengan 3 minggu tadi lah kan. Kalau air juga 3 hari tadi. Kalau keselamatan ni dia orang jenis semua lah tuan. Itu dia keutamaan di dalam itu. Terdapat beberapa ciri yang boleh membantu supaya kita boleh bertahan hidup di dalam hutan. Supaya kita boleh bertahan hidup lebih lama di dalam itu hidup. Tuan. Terdapat beberapa ciri yang boleh membantu supaya kita boleh bertahan hidup lebih lama apabila kita berlaku dalam situasi kita hidup lah. Okey? Ciri yang pertama ialah apa ni? Semangat. Keazaman. Semangat yang kuat ataupun keazaman yang kuat adalah ciri yang paling utama yang boleh membantu supaya kita lebih lama bertahan hidup di dalam hutan, tuan-tuan. Kalau kita tidak mempunyai semangat, saya rasa berbanding dengan orang yang bersemangat tu, dia lebih boleh bertahan hidup lebih lama di dalam hutan, tuan-tuan. Ilmu ataupun kemahiran. Ilmu yang ada pada kita. Ilmu atau kemahiran atau skill yang ada pada kita, dia secara tidak langsung dia dapat membantu supaya kita boleh bertahan hidup lebih lama dalam keadaan kita hidup lah, tuan-tuan. Ilmu yang ada pada. Apabila kita ada ilmu, maka kita akan ada banyak idea lah, betul tak? Peralatan. Ini ada kaitan dengan tuan punya kekayaan tadi kan. Peralatan yang ada bersama kita ketika itu, tuan-tuan. Peralatan yang ada bersama kita itu, dia otomatik dia boleh membantu kita untuk kita survive lebih lama dalam keadaan kita hidup. Betul tak? Kalau membaca orang yang minat kita hidup ni, dia pernah dengar perkataan 5C ni, tuan. 5C ni dalam bahasa Inggeris, tuan. Saya ada buku yang tak siap lagi. Saya gunakan P. P ni saya gunakan P, tuan. Dia C saya 5 P. Dia C utama je lah. Saya gunakan istilah ada dalam memanglah saya buat buku tu saya baca. Walaupun buku lain kan. Saya tak langsung lah benda yang kadang benda tu ada kat kita. Kita punya ilmu pun terhad tu dah. Apabila kita ada baca, maka kita boleh begini. Betul tak? Jadi kita boleh tiru itulah, lebih kurangnya itu kan. Tak adalah semua ilmu tu daripada saya 100 kan. Ada juga pembacaan pada orang lain. Okay. Kita pergi pada peralatan pertama, apa agak yang ada bersama kita kan. Dalam 5C ni yang sama sekali peralatan yang penting bila kita berada dalam hutan atau di mana saja sebenarnya, tapi kadang-kadang kita takkan nak bawa benda tu kalau di bandar kan. Okay, yang penting ialah alat pemotong, cutting tool, api combustion, bahasa dia hutan dia, saya tak erti nak pronounce dia, combustion ni, dia kan yang api lah, tuan-tuan. Combustion ni. Tak kisah api yang apa ni, yang kita boleh guna, lighter ke, mancis ke, ferro ke, apa ke, tak kisah, yang boleh menghasilkan api. Tetapi saya nasihatkan kalau kita memang persiapan masuk hutan, aku janganlah berfikiran kita tak bawa lah bawa mancis, aku bawa ferro je lah, tak perlu. Kalau dah ada pula bawa mancis, bawa lah mancis kan. Bawa alat yang lebih menyenangkan kita lah, Apa ialah Kabur ni sesuatu yang kita boleh jadikan tempat pelindungan kita lah, tempat pelindungan. Macam kita punya hammock, kan, hammock, tempat tidur lah paling. Benda yang ada kaitan dengan tali boleh bawa tuan. Biasanya tali yang kecil dan kuat dah tuan. Contohnya tali paracord. Ukurannya 10 meter tuan. 10 meter. Tapi ada kita tali paracord yang kuat tu lah. Yang bukan tali yang DIY tu. Yang paracord tu. Paracord tu dia ukuran dia 1 cm lah ukurannya kan. Kalau kita ada 6 orang bawa tali paracord, dia akan ada 6 cm. 6 cm tu kalau kita combine, kita boleh apa ni? Boleh buat repelling, 6 cm tu kalau kita combine. Tali
tu ada satu, saya ada satu, dan kita combine dia. Kita boleh menurunkan berat badan kita. Boleh turun yang slow-slow lah maksudnya. Bukan yang kita nampak macam yang lompat terjun kuat tu. Carrier ni pembawa alat benda yang boleh digunakan untuk kita nak bawa sesuatu lah, beg kita dan sebagainya ke, itu yang dia lah. Kita ada peralatan yang boleh dibawa. Okay, kalau saya akan tambah lagi seperti dalam masa ini buku dia pencahayaan dia. Dia dalam, kalau di sini dalam ni sebenarnya yang tu. Dia dalam api lah, dalam api combustion tadi dia ada lampu suluh, lampu suluh. Terutamanya aktiviti yang melibatkan malam lah. Mesti ada lampu suluh dekat kita, tuan. Mesti ada lampu suluh dekat kita. Saya pun selalu bawa lampu suluh tu. Mesti ada, walaupun siang ke malam, saya akan bawa lampu suluh. Dan nak lagi yang macam program yang macam kita, siapa yang pernah naik Gunung Ledang kan, kalau kita terlambat sikit kan kita akan keluar malam tu dah. Itu sangat penting untuk kita bawa lampu suluh tu tuan. Jadi kita ni tadi tu tekanan ni. Hadapi tekanan. Dia punya hadapi tekanan yang ada semasa dalam keadaan hidup dengan sebaik mungkin. Itu dia punya ciri dia. Hadapi tekanan yang datang dengan sebaik mungkin. Okey. Dalam hidup ni terdapat beberapa tekanan yang hukum kita hadapi tuan-tuan. Dengan kautan. Kita akan nak selalu dia di awal-awal hidup lah dengan kawasan ni. Dan nak lagi kalau dalam kelaparan tuan-tuan kelaparan. Okey. Walaupun kita 3 minggu tanpa makanan berhidup, tapi kalau boleh kita kena juga makan tu memang 3 minggu kalau kita tak makan langsung. Kalau kita dah makan sikit mungkin dia 3 minggu dia banyak lagi 4 minggu kan. Panjang lebih-lebih lagi di dalam hutan. Dalam hutan kita ni tuan. Kalau kita sini pun dekat yang tempat ni lah, saya rasa siang tak ada lah, siang mungkin tak ada lah kedudukan tu. Malam dia kali terkena kedudukan ni. Kalau hutan ini, tapi kalau di atas bukit macam 1000 sea level sana kan, 1000 meter daripada paras laut, saya rasa siang betul, malam apa tak lagi. Sudah malam apa tak lagi. Kalau siang tu suhu dia 16 darjah Celsius contohnya, mana dah mungkin malam tu jadi 14 12 darjah Celsius juga. Jadi itulah akan kena juga. Macam mana cara nak hadapi tekanan kedudukan bila kita berada dalam tidur tuan? Andai ketika itu kita berada di atas bukit, saya kata tadi 1000 meter sana, turunlah cepat mungkin ke bawah. Sebab lebih bawah lebih panas, lebih bawah lebih panas, lebih bawah lebih panas. Betul tak? Kalau ada 1000 meter sana 16 darjah Celsius, tuan turun ke 800, dia akan jadi 16, dia akan jadi 18. Betul? Turun lagi ke 300 meter mungkin jadi 20. Turun lagi ke sampai tahap ni mungkin walaupun kita nampak ni bukan kosong lebar ni tau. Dia dalam 1000 mungkin 100 ni tau. Ini pun saya ceritakan tidak lalu je. Kalau saya nak bebe pasal kehausan tadi pun sejam tau. Belum bebe pasal kehausan je. Okey. Yang maksudnya tekanan yang sebenarnya ialah tekanan ketakutan. Dalam kita hidup, confirm akan ada orang ketakutan. Bukan masuklah. Baik orang tu ada ilmu ke, baik tak ada ilmu ke, baik orang biasa masuk hutan ke, tak biasa ke, dia tetap akan ada tekanan ketakutan. Pokok muding. Dia punya rambu dekat dia punya batang kan, kita ambil, kita kumpul-kumpul dia. So yang ni rambut anak Mak Saleh dah ambil sikit je. Ini pokok kayu balak, kulit dia. Kulit kayu balak ni dia ada 4. Satu yang ni. Jadi dia kenyai-kenyai sikit. Ini selepas dikikis tu dia memang dah macam tu. Betul. Yang ni saya ambil tepi jalan. Sebab kampung saya ada lori kayu balak lalu. Betul. Dia punya kulit tu terkeluar kan. Jadi bila dia terkeluar duduk atas jalan, mereka duduk langgak. Dia jadi macam tu terus. Dia jadi ni. Saya cuma ready made lah. Bagi ni lah, bagi bulat kumpul dia ni tu lah. Otak kita hancur-hancurkan je macam ni. Boleh. Lepas tu yang ni. Hak yang ni dia hak luar. Hak ni hak dia dalam. Yang yang dia ada kulit kayu balak ni
Dia ada 3. Satu yang macam berketok-ketok tu kan. Yang tu kurang sikit lah. Lepas tu yang lapisan luar dia tu, okey. Lepas tu yang ni. Ada juga yang lagi lembut. Ni tiga ni. Daripada kayu yang sama tu. Ya. Lepas tu ni mayang kelapa sawit. Kalau dalam hutan memang payah lah ni kelapa sawit. Tapi boleh kita guna mayang pinang hutan. Mayang pokok bok tu. Ataupun pokok nau. Dia punya mayang buah tu kan. Kita potong dia tu, kalau yang dah mati tu kita ambil ni. Lebih kurang macam ni. Dia dah jadi macam tu ke atau kita kena hancur-hancur dia Ya, juga? kita kena Hancur lah. apa? Cerai dia, tarik dia kan. Tinda ni kita seelok-eloknya kita bagi dia jadi lembut. Dia jadi gebu-gebu tu kan. Baru dia api, kita buat bukan api lighter. Bila kita buat api bara, untuk bagi dia sensitif dia ni, kita kena tarik ni. Lepas tu kena kering lah. Kalau tak kering tak leti. Ni kulit kayu balak yang saya kata keras lah. Yang luar punya. Ni kalau kita gosok pun ni tak boleh. Jenis liat dia tegak mana. Ni rambut pokok nau. Rambut pokok nau kita boleh pakai. Lepas tu kalau kita yang buat payetong, kan kita nak kena belah dia daripada rotan yang besar ni kan. Kita belah dia, belah dua, kita raut dia kan. Kita raut dia, buang dia punya tepi-tepi tu supaya tak tajam. Jadi kita boleh guna kat. Tu daripada rotan kan? Daripada rotan. Lepas tu kita buat sikit-sikit. Kita tolak pisau ke bawah. Lagi halus, lagi cantik lah. Bila kita buat je ni kan, dia ada tempat yang bersegi ni. Yang bersegi ni yang kita ambil pula yang mula. Baru dia akan jadi yang painting lah. Pusing-pusing. Kita ambil yang tempat yang bersegi ni. Ini kena pisau tajam ni, kalau kita tumpul tak jadi tu kan. Kalau pisau tumpul kita kalih yang buat yang tadi, kita kikis. Tapi tak payah macam ni, tak apa. Kalau kita tak boleh, terus je. Kita buang dia terus je. Lepas tu kita ambil bandel dah. Ini bagi nampak cantik sikit lah. Demo kan. Demo kalau Kadang-kadang tidak. nak buat Buat ni, buat betul stick. Kayu ni, kayu yang besar lidi, lepas tu besar sikit. Lepas tu besar, lepas tu baru besar. Supaya dia membakar. Kalau kita terus bubuh kayu yang besar tu, Umpan tak ada lah. kita bubuh ni kan, dia kita tindih dia habis. Lemah-lemah. Dia dalam pembakaran ni kita kena ada 3 perkara penting kan. Daripada bomba ni. Dia oksigen, abu dengan bahan bakar. Benda tu 3 tu kena ada. Kalau tidak dia takkan jadi daun api. Ni pokok muda ni. Kalau kita nak buat tu kita ambil dalam tinggi yang kecil kan supaya dia cepat kering. Penting dia bila kita jemuk tu kita kena selalu bagi gebu-gebu dia. Kita gembok dia tu bagi dia gebu. Lepas tu dia cepat kering. Bila dia kering tu berapa lama? Permukaan yang berutuh tu bila kita ketuk dengan parang dia akan sensitif, dia akan ngasih sparknya. Okey. Ketuk kat mana? Dah. Stainless steel dia ada tapi slow. Dia punya percikan dia slow. Jadi banyak kali kita kena ketuk baru nak jadi. Okey ya. Cara dia kita pegang batu ni parang kita ketuk dia. Kita tengok tu. Nampak yang dia punya spark yang macam tu kan? Macam kita grinder besi tu. Yang tu kita halalkan dia ke kabut mudun. Okey. Kita nampak dia berasap tu. Mana dia? Dia ada. Nampak dia takau lah. Lepas tu kita pindah kepada tinda kita. Dan tiup. Boleh tiup 2 kali hembus, kali panjang ataupun panjang terus. Ataupun terus ya. Pasal habuk mudin ni dia tak akan padam. Dia macam belerang. Dia akan terus selagi tak habis tu lagi tu. Tu je parang ni. Jangan mengadap angin lah. Yang parang tu bagi Tapi parang ni tak tajam. Fire tong ni kita perlukan
dua je. Satu kayu, lepas tu rotan. Kita belah rotan. Lepas tu kita raut dia elok-elok supaya masa kita tarik tu dia tak luka jari kita. Pasal rotan ni dia tajam, dia macam buluh. Lepas tu ni kita panggil fireboard. Fireboard untuk kayu tong ni kita kena buat dia bentuk D. Tujuan dia kita nak nak tarik dia nanti dan kita kena buat lubang. Kalau kita buat flat rata macam tu, macam mana kita nak tarik? Jadi bila kita nak tarik nanti, dia boleh rapat. Kayu dengan rotan tu dia boleh rapat. Kita buat lubang, mesti tembus-menembus. Tapi yang bawah ni jangan besar sangat lah. Nanti dia mudah keluar. Kalau macam ni, dia dah guna kan. Kalau kita buat besar ni, nanti debu tu dia keluar. Dia tak berkumpul dalam tu. Dah tembus-menembus ni, masa kita nak buat tu, kita kena ni lah. Kita buat dia punya Jalan. dia punya Lurah. longkang untuk rotan kita tu, supaya masa kita tarik dia tu dia pergi ikut tu je. Boleh faham tak no? Dia memang tak boleh duduk askar lama lah, tapi tak boleh nak ubah cakap lain. Ubah cakap lain lagi. Buat bulat ujung tu. Tapi kena betul-betul ni. Takut masa kita tarik dia putih ke apa habis. Kita lapik dia bagi tinggi. Pijak dia. Lepas tu kita letak rotan kat kita punya rail tadi. Kita boleh nampak dia tutup lubang tu. Okey. Kita pijak dia, rotan ni macam kita nak pijak dia. Macam nak ni. Lepas tu kita tarik dia ni macam kita mencekik dia tu. Memang nak bagi mati kan. Okey, lepas tu kita tarik dah. Tak ada. Ya, lagi habis dia tu yang akan jadi tu. Apa geseran dia? Buang ni kan. Nak sebagai kena tajam di sini. Oh, dia keluar ni. Itu abu kayu. Abu yang keluar tu ialah abu rotan tadi. Kayu dan rotan. Combine. Rotan tu luar ke dalam? Belah tu tengah guna lah. Kalau kita guna belah ni, kulit dia liat. Jadi, sementara kulit dia ni habis, tenaga kita dah habis. Pakai belah dalam. Ya, tu yang kita belah. Rotan kena belah dua. Tapi kalau rotan tu kecil, kalau ada rotan sedikit tu kan, boleh lah. Kita tak payah belah dia, cuma kita luka sikit dia. buang dia punya kulit luang. Mungkin belah rotan dia. Betul nak tak? Dia naik kalau dah nak balik, tak boleh terus tinggi dia tak boleh. Nak repair balik. Ada skill. Lain buluh boleh. Buluh. Buluh ada skill untuk buluh macam 4 bahan utama dia. Satu dia kayu. Ini untuk demo kena bagi cantik lah. Kalau ni pakai kayu tak apa. Janji kayu tu kita kena cari kayu yang melengkung sikit. Dan dia boleh dia macam boleh fleksibel, dia boleh lentur. Tujuan dia boleh lentur ni kalau kita gunakan dalam situasi survival ni, kalau kita gunakan kulit terap dan kita jalin dia. Kalau kita guna kulit terap ni, kita kena cari kayu yang lentur supaya dia tak cepat putih. Bila dia ada macam spring dia kan, bila kita gesek dia boleh main. Kalau dia kerah macam ni, memang tu tak ada nak jadi debu bawah, dia dah putih. Yang ni tadi kayu. Untuk berdemo bagi cantik sikit lah. Lagi daripada kita buat demo macam TL. Bahasa askar tu ya. Okey. Dan yang last dia untuk soket. Benda ni tak kisah ada pun tak ada. Itu apa dah tu? Ini saya bubuh paku zinc. Asah dia jangan terlampau tajam. sebenarnya gini lah bentuk dia, lebih gini je lah. Ya. Lepas tu yang bahagian atas dia ni. Tak ada rasa flat macam tu. Pakai buluh kering dia. Buluh kering untuk Tebal sikit. tempat pemegang dia. Tengok yang bahagian nak ke fireboard, tutup leh. Pegang Tutup leh. daripada bawah. Sikit. Si. Abu. Gini.
Abu-abu. Bukan Tukar nama apa? Hijau fireboard. simpan. Sebelum tu kita kena marking dekat fireboard tu. Marking ni kita kena ikut dia punya size spindle kita. Spindle. Bagi orang kali tu kita nak berapa tegang macam tu. Tu dia berpandukan pada kita punya spindle. Ambil kedudukan yang betul-betul gangguan. Potong. Okay. Kita drill biasa dulu. Jangan terlampau tekan soket kita. Biasa aja. Okey, kita dah nampak tu. Kita berhenti dulu. Dia penandaan dia. Lepas tu kita kena buat dia punya. Kalau dalam hutan kena buat shelter dulu lah kan. Hidup api. Dia tak pasti dah jadi lah kalau macam ni. Susah nak jadi ni. Dia memang kena totally kering. Oh. Kalau tak jadi salah hujan. InsyaAllah jadi. Allah, sangkut di blok dah. Ada. Ha. Kita tengok abu muding masuk dalam lubang tu. Kena Gobek api. Ada juga gobek sirih. Sejujurnya saya tak pernah tengok gobek api yang betul-betul realnya. Kecuali fire piston yang Mak Saleh tu lah. Yang gobek Melayu punya saya pun tak tengok. Saya dapat ni nak kata daripada orang tua pun tak juga mengkaji tu, ambil kayu keras. Kayu keras kadang-kadang kayu belian. Saya suruh kawan saya push daripada Sarawak. Kayu belian kat Semenanjung tak ada. Tak jadi. Pasal belian dia tak boleh simpan angin. Satu yang tu kena faham. Kayu belian dia macam serat dia ke kayu dia ataupun urat kayu dia tak ni. Satu saya pakai ni kayu pokok cipedok. Tapi kayu cipedok dia cepat patah. Dia okey tapi dia cepat patah. Yang ni saya tak tahu kayu apa tapi kayu jambatan TV lama-lama ni. Zaman dulu-dulu. Saya kayu ni dah berapa puluh tahun lah. Saya kecil lagi tu. Jambatan tu. Lah ni dapat jambatan batu kan. Kat sungai. potong lah sikit. Potong. Dulu dia pasok dalam tu. Selam. Dalam dia punya ni sama dengan alu ni. Kita mesti tak ada rapat. Angin Supaya angin dia mampat. Dia bekerja dengan kompres kan. Mampatan udara. Bila kita mampat dia kita kena cari cepat. Baru dia akan hasil ada api tu lah. Lepas ni abuk muding yang macam tadi lah. Kita bubuh. Jangan bubuh banyak sangat. Bubuh banyak sangat nanti dia blok kita punya anak ni. Dia kena abu yang tadi kan. Abuk yang tadi. berada di hujung. Saya pakai minyak hidrolik. Bagi licin lah. Bagi lincin. Bagi lincin kat benang ni supaya dia benang ni dia tak putih. Dia tak mudah putih lah. Kalau fire piston tu pun yang o-ring tu pun akan jahanam dia. Tambah kalau kita pakai benang. Kalau dalam situasi Bible ni kita boleh guna kulit kayu terak. Kulit kayu terak memang akan pakai sekali pakai lah. Sekali pakai dia kena buat lagi. Okey, kita masuk tenggelam parah benang. Okey. Tengok. Hidup lagi sekali. Dia kadang-kadang mula memang dia tak akan. Kadang kita kena Sampai 70 kali settle. kita kena apa? Bagi licin. Dampi dulu. Itu yang budak-budak kata tok romo ni. Okey. Kita buang. Bertunggu dalam 10 ke 15 minit itu. Kalau tak ada gatal, baru lulus tingkat 4, baru kita pergi ke 5. Tingkat 5 ni panggil menelan sedikit. Menelan sedikit tu ambil benda yang kita nak uji tadi, pokok yang sama tadi, daun yang muda tadi, kita guna macam-macam telak dan telan. Telan yang itu lama, tunggu dalam 2 jam itu. Kurangnya 2 jam. Sebab reaksi benda tu beracun, paling tidak pun 2 jam baru
dia akan Dia dah kenyang eh. Lama tuan Dah kenyang makan pun. Nak tahu dah macam mana. Nah, itu dia itu bagi menelan sikit je kita makan. okey. Tak banyak. Test dulu lah. Menelan sikit. Kita kalau dah lapar, kualiti yang kalau macam ni. kalau dah lapar sangat ni, Ah. mana tu? Walaupun lapar sangat kita dalam diam Okey. tak boleh nak makan habis. Dia punya apa ni? Yang gigit dia punya apa ni? Hmm. Ada yang gigit dia punya apa ni? Biji dalam tu lah. Ambil yang kulit kecil. Dia macam tak banyak kan. Lalu tengok Tempat yang kita hidup api yang fireboard tadi tu. Itulah dia. Yang kita hidup api papan tu. papan fireboard tu. Semua ada papan untuk kaedah. Okey, ini adalah pokok mata ikan. Pokok mata ikan ah. Buah dia boleh dimakan. Kenapa? Dia memang ada semut. Memang bagus kalau ada semut tu yang lagi okey. 80 bagus lah. Untuk punya buah serai hutan Pokok serai ni pun boleh dimakan juga tuan-tuan. Dia pucuk muda lah. Biasa dalam Bible orang panggil dia perisa makanan. Dia boleh bagi menghilangkan bau hanyir binatang ke kita dapat beruk ke kan. Bahangin. daun salam. Daun salam. Dan air dia pun gatal tuan-tuan. Air daripada hasil daripada akar ni ada air dalam ni. Warna Ada air. Dia gatal tuan-tuan. warna apa? Macam mana nak kena akar kait satu-satu dia satu daripada dia ada ni. Apa ni? Hook ni buat kan? Penyangkut. Ada hook dia kait dia menyangkut dia. Dia boleh minum akar kait ni. Salah satu macam mana nak kena dia ada macam buku ni tumbuh dia punya apa ni? Dia punya mata dia. Apa ni? Mata macam mata. Kiri kanan pada dia punya. Daripada sini kan, daripada sini dia ada ni. Itu saya nak kena akar ni, akar apa ni? Akar kait ni. Yang paling utama ni lah yang orang paling kenal. Selain situ. Tu nama tu panggil Tak ada kait-kait. situ lah kan. Tak ada yang pokok yang ada apa ni? Hook macam ni. Dia ni lah. Betul lah. Okey. Akar ni saya dah cerita sini, tapi sini akar ni dah mati tu kan. Baru dah suruh tebuk ni. Kenapa akar ni dah mati? Dia menjala macam Ada menjala, semua akar menjala lah tu. Ada yang boleh kita akar lain, liana lain. Kita biasa dengan kataan akar je lah kita kata kan. Orang kata belah-belah sama dia panggil liana kan. Kalau yang spring tu Ni air. Ya, mungkin ini tanda pengenalan yang dendang gagak. Dia ada spring kat sini lah. Spring mungkin kita tanda pengenalan yang ciri-ciri. ada kat sini. Itu adalah dendang gagak contohnya. Oh, dia nak gagak. Ini dendang gagak ni. Ini dendang gagak. Tu dia nak gagak. Ah, Dia yang dendang kecil gagak. Dia lah. yang kecil lah, macam yang dia masih Ini muda lagi. akar dia tadi ni. Ni sama ni. Ini pucuk ni dia muda lah. Ini dengan ni sama, benda yang sama je. Ini lain lah. Ini hook lah. Ini nak cari dia punya yang kecil dia macam mana. Kalau nak macam mana? Yang kecil dia macam mana? Sebab kita tahu kat sini kawasan ni ada pokok ni. Yang kalau yang kait-kait ni dia ada hook ni lah. Walaupun kat bawah kan kita nampak tu. Betul kan ni akar kait ni? Yalah tu. Pucuk sana kan tak nampak. Cari bawah ni tuan. Cari ada tak? Tiba-tiba kita nampak benda jatuh ini kan. Oh dia lah ni. Dah ada ni. Kita tak nampak apa tadi. Ini tuan. Ni kita ada punya perangkap ni. Kan kena libas kan. Jaga. Belam muka. Jaga kan kena libas kan. Kayu lentik ni. Sana. Tempat yang sesuai untuk makan jerat. Jalan-jalan dia tu. Yang pertama. Yang kedua sarang. Sarang ataupun lubang mendatang. Sama ada di sarang dia dekat dalam tanah ke dalam pokok, dalam lubang pokok ke ataupun sarang burung. Boleh juga tempat yang sesuai untuk kita memasang jerat tuan ataupun tempat dia minum air ataupun tempat dia makan. Itu tempat-tempat yang biasa orang memasang jerat dah. Lepas tu jerat ni dia kita kena bijak sesuaikan binatang yang target kita lah senang kita. Kalau kita nak tangkap biawak dia sesuai untuk perangkap biawak lah. Kalau kita nak tangkap berkaki binatang yang berkaki pendek yang macam banduk kancil, kita kena sesuaikan dengan dia lah. Mentah apa ni babi ke apa. Salah kan? Binatang tu yang selalu kita nampak babi lah lorong dia, tapi sebenarnya itu bukan lorong babi saja tuan-tuan. Segala binatang yang main di situ dia akan lalu lorong situ. Cuma kita nampak babi, kesan babi pasal babi ni banyak yang sama. Dia boleh misfire lah, dia akan pijak, ada benda nanti saya tunjuk. Tuan lah, dia pijak. Dia melubut. Macam dia apa ni? Pasal ada dia tarik lari tu. Nampak dia? Dia ada kayu. Nampak ada kayu ada cabang sini kan.
Bak dah. Lepas tu dia ada platform. Platform ni saya buat dengan kayu papan lah. Dia boleh gunakan buluh. Buluh tadi kita buang macam ni. Buatlah dia punya apa ni? Conek dia ni. Lama je. Letak situ. Okey. Tolong tolak tu. Okey. Apa yang ada di sini pula? Yang ada di sini kayu pelentik lah. Kayu pelentik ni kena sesuai lah tuan-tuan. Ada yang kalau setakat landak okey kot ni. Kalau nak setakat kijang patah lah dia dapat lepas saja. Okey. Lepas tu ada ni tali pukul terap tadi. Tali pukul terap yang sebelah di dandan. Di dandan 2. Ni ada yang dandan 3. Dandan 3 lagi kuat yang kecang tu. Ini pokok terap yang di tali 2. Dia jadi macam guni ya. Tali pukul terap tuan-tuan. Oh, kita kena buat kusun ni. Kusun mendadak tali. Okey, lepas tu dia ada ni sendiri kan? Picu. Makna picu dia. Lepas tu dia ada tali yang jeruk ni. Hitam ni hijau. Okey. Macam mana nak pasang dia? Okey. Buang dulu. Ini sangkut daripada apa ni? Dari belakang sini ya. Sangkut di situ. Ini kita biar di situ. Sangkut di situ. Dia ke dinding. Oh, itu ujung tu letakkan Balik tu kan. Okey ya. Itu. Betul tu. Nanti benda tu dia akan letak dekat atas. Okey, lepas tu ambil ni kan ada lubang sikit situ kan. Dia akan letak kat situ. Ini Nanti pun, pijak tu nanti dia akan keluar. Okey, ni bagi panjang sikit ni sebenarnya. Bagi di sini sikit lah. Tapi itu boleh. Lepas tu ni masukkan dalam ni lah. Dia akan masuk. Masukkan alamat mentai tu. Jangan lupa ini. Masukkan dalam tu. Sikit lah, saya kasi dia besar. Jaga kepala belakang. Ni muka. Limpas. bukan picu dia dari dalam tu. Tak, dia begini je. Dia cuma nanti dia akan tertendang kan. Dia sendal je, tersepit je. Situ je. Nanti dia tekan tu benda picu tu Belakang terkeluar. jaga Lepas belakang. tu kita ni Pegang dulu sekejap. tak itu. Dia punya tu. Nanti yang kita tengok lekat. Lebih belakang. Masuk tangan je, bukannya tak kuat tu. Itu tak ni sebab dia ni. Masuk tangan je. Pakai tangan je. Masuk tangan, kaki. Pakai tangan je. Tangan situ je. Sebab berak ni kaki mendatang kan situ. Okey. Kalau air tu Tadi bawah tu apa nama juga ada? Dia pijak. Yang tu juga platform. Yang ini? Yang ni kaki belantai. Kaki. Okey. Jarak kaki belantai. Jangan duduk situ lah. Nanti dia Spesies juga bidah ni tak? Tak kuat tak kuat pakai tangan je. Rasa tak kuat ni. Dia tali apa? Tali Sebab ni dia punya tak kuat. tali terap. dah. Dah. Okey, macam biasalah kalau dia binatang lalu tu dia dari sini ke sini ke, bila dia pijak dia akan bergerak. Faham. Kita bismillah je. Ni tali apa? Paracord. Kayu yang kuat lah. Pasal kita tinggal jegat ni bukan dalam masa kita tinggal sehari 2 hari. Kadang kalau sehari 2 hari kena okey lah. Kalau tak ada kurang-kurang sebulan. Seminggu ke atas lah. Jadi kita kena kayu yang kuat. Kayu yang saya pakai ni kayu pokok engkunik ataupun pokok setambun. Dia punya ni ciri-ciri kayu dia ni. Dia ni kayu dia kuat. Pula tu dia punya spring tu dia tahan lama. Kalau kita cari kayu yang lembut, nanti spring dia kita tinggal seminggu, Mati dah. bila binatang pijak dia kan dia jadi au. Dia kena pauk. Baru dia akan menjerut dah. Okey. Lepas tu kita boleh gunakan tali kalau kita ada tali, kalau kita tak ada nyangkuk dia ni. Okey. Dan ujung dia ni kita boleh buat penjerut dia. Okey. Di bawah dia kita kalau elok-eloknya jegat ni kita korek bawah dia. Biar bila dia pijak, kaki dia tenggelam. Kalau kita bubuh atas tanah aja, kemungkinan kaki dia tu tak masuk dalam penjerut tu. Kadang-kadang kena bahagian kuku, bahagian ujung-ujung jari kan. Bila kena ujung jari dia mudah cabut lah. Lepas. Bila dia kena pergelangan kaki dia lebih kuat lah. Okay. Untuk tu kita dah korek, kita cari 2 kayu pencangkok ni. Okay, kayu pencangkok ni kalau saya pernah kawan saya suruh cari kena ada ni lah 2 kayu penyendai dia ni yang nak kita cangkuk dia punya penyangkuk tu. Lepas tu dengan kayu kecil-kecil ni sebagai lantai dia. Lepas tu kita letak dia punya kayu ni supaya dia tinggi sikit daripada tanah yang bawah. Okey, cara dia bekerja.
Jaga takut terlepas. Pegang dulu. Okey, kita masuk dia sebelah sini. Dari depan. Dari depan. Allah Akbar. Pegang, 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 pegang. Hilang hidung. Dia dapat. Jangan tekan ni sangat, takut dia patah. Kalau kena muka. Kalau kena muka memang Dapat dulu, lepasan. Kalau kita seorang, kita boleh kepit dia dulu lah. Buh dia belah celah ketiak kita. Penahan. Okey. Ya? Okey. Dia akan stop macam tu lah. Stopper. Untuk yang mula-mula ni, kita bagi dia tinggi dulu lah. Supaya kita mudah buat kerja. Jangan copor-copor. Lantai dia. Pelantak pun sama lah tu. Abang buat tadi. Kita bajet pula binatang yang kita nak tahan tu. Kalau kancil janganlah kita ranggang sangat kan. Nanti dia punya masuk dalam. Kita kena rapat sikit lah. Dia kancil kan kaki dia kecil kan. Itulah. So berat dia tu nak kasi dia mudah Okey. macam mana? Macam ni kan. Tadi saya buah ni tengah kan. Bila kita nak macam binatang kancil tu, kita Turunkan sikit. turunkan dia bawah. Kita letak Ujung sikit ujung ni. Dia senang. Yang ujung ni. Lah. Ya, supaya dia sensitif. Jangan terlampau sensitif, nanti daun jatuh ke apa dia dah Oh. masa sendiri ya. Gitu je. Ingatkan pakai ranting kecil sikit. Ranting kecil takut kena ni dia patah kan. Ya. Ada juga trik dia. Lepas tu kita buka dia punya tali penjorok ni. Penuhkan kita punya bahagian lantai tu. Tu tutup dengan daun. Lepas tu macam biasalah kita kena buat dia punya pagak. Padang laluan. Pagak dia. Kita pagak dia, tujuan pagak dia supaya dia lalu kot laluan membunuh. Kalau tidak dia akan pergi ke kiri, pergi ke kanan, rugi. Tutup dengan daun boleh kan? Dia memang kita akan tutup. Lepas kita ni baru kita samar dia balik lah. Tutup dengan daun. Cuma jaga-jaga jangan terlampau daun tu Takut dia sangkut. menyangkut akan belok kita punya jerat. Okey. Macam tu dia punya cara bekerja. Bila binatang tu lalu, dia lalu je dia pijak. Oh, tekan. Kalau kita dah jumpa sungai kecil ni, kita nak ambil air yang sungai ni, kita kena tempat yang berarus. Jangan ambil yang tepi, tempat yang bertakung. Kita kena ambil tempat yang Apa tu belangkas ya? belangkas sungai. Boleh ya? Boleh pakai tepuk tangan, boleh pakai daun. Tak digalakkan pun. Merangkak dengan itu minum dulu kan. Awak sangat. Ada. Kita doa makan dulu. Ambil di tengah-tengah harus sikit lah kalau nak ambil air ni. Jangan tepi sangat. Kita tak tahu binatang bila dia ada lalu situ. Tak jelas kan saya minum ni. Ada kena buah ni. Berkabung ke? Bertam. Hari ni demo masakan dan makan. Ada kena buah ni tak? Berkabung. Okey, ini adalah pokok dah. Buah bertam. Oh, betul. Buah bertam ni kita boleh makan ya lah. Ambil ni, gigit. Mampu nak beli. Baik. Kita kena ada parang. Membuat tengah tadi. Tak membatu tempuk lah. Sementara kita untuk meneruskan kita punya kelangsungan hidup, ada banyak jenis pondok sementara. Ada yang pondok yang kekal. Jadi bergantung kepada kita nak duduk kawasan tu berapa lama. Sebelum kita mendirikan pondok, kalau nak ikut yang PRD dia ada banyak daripada ni. Saya bagi untuk ni
atas, tengah, bawah. Jadi pada bahagian atas kita tengok mula-mula sekali kita tengok pokok yang reput yang boleh sampai ke kawasan kita di pondok. Tengok cek pokok reput dia. Dia tak ada. Cek dahan. Dahan tak ada. Cek sarang lebah. Lebah yang tinggi. Ingat bahagian tengah. Boleh apa? Tebuan. Jadi kadang-kadang lebah ni walaupun dia jauh, bila kita ada asap, Dia kejar. jadi kita dah cek. Tengok tak ada. Dah tak ada yang atas ni, lepas tu kita tengok pokok macam tengah ni. Kita tengok sarang binatang besar. Ada tebuan ke penyengat ke yang rendah-rendah tu kan. Parang-parang yang boleh nampak mata. Kita elok. Jangan buat macam tu. So ada ulat sawah belengkak kat situ ke. Jangan elok, tangkap. Sembelih. Okey. Yang ketiga lah kita tengok peringkat bawah. Peringkat bawah kita tengok laluan kita ni. Kok babi duk lalu ke, gajah lalu kan. Jangan buat itu. Kalau kita buat tempat laluan binatang ni, lalunya gajah ni dia laluan dia tu berulang. Dia berulang lalu pusing. Dalam kisaran tu mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Jadi kalau kita pasang sini, kemah kita kena time dia lalu. Jangan. Okey, lepas tu kita tengok pula bawah-bawah ni kita cek dulu. Kita dah cerah sikit kita tengok ada tak sarang tebuan tanah. Kan? Tebuan tanah, semut api. Cek betul-betul. Kok ada sarang ulang kat lubang-lubang. Kita elok. Kalau tak ada, semua kita dah tengok keselamatan ni tak ada apa. Baru kita putuskan okey kita buat dulu. Sebelum tu pun kita macam aku buat pondok sini lupa nak abang. Mana aku nak cari daun? Yang tu. Mana aku nak cari kayu? Okey, 2. Bahan bina. Ha? Kalau bahan bina hardware kita jauh dulu. Woi, nak patah balik, angkat jauh. Kan? Jadi kita cari batang ni pokok ni dia pakai, daun ni ada. Okey. Baru kita buat. Otan ada sini apa semua nak ikat apa semua ada. Baru kita putuskan buat kat sini. Lepas tu kita ambil lah dia punya kayu, daun, akar apa semua. Kita bina. Ini depan tuan-tuan ni adalah pokok dah. Pondok pisang sesikat. Okey. Untuk pisang sesikat, aku buka sikit boleh kan? Bagi nampak angkor ni. Tak nampak lagi tunduk-tunduk. Ataupun kita boleh guna pokok terus. Pokok yang dah dekat-dekat lah kan. Dah dekat. Cuma kita tambah satu kayu tengah. Kayu tengah ni, lepas tu kita ikat. Kita ikat dia. Lepas tu baru kita letak dia punya kuda-kuda. Tapi yang ni bukan dia kalau kuda dia macam orang buat rumah kan, kuda dia ni. Ni satu kuda kaki satu. Kuda kaki satu. Okey. Kita letak banyak ke kuda ni lagi bagus. Tapi kita kena ingat juga, kita kena jimat tenaga kan. Ini tengok cara-cara lelaki menganyam. Bukan senang laki nganyam. Ini dah salah ni. Ni masa buah. Okey. Ini betul. Ini masa buah ini. Menganyam tak apa, jangan mengenyam. Jam nak libas. Ini dah salah ni. Ini macam mana dia jadi macam tu? Dia macam tika. Dia Macam tu je. Dia kena gitu je atas bawah. Saya yang first ni. Okey, nak asal parang juga atau di Saudi ada grade-grade tertentu. Untuk parang ni bagi saya grade dia mungkin sehingga 1000 dah okey dah. Paling atas pun mungkin 2000, paling atas lah. Dia punya grade kehalusannya. Kalau lebih besar tu lebih halus lah. Dia akan menghasilkan parang benda yang lebih tajam. Tapi apabila halus dia akan tajam lah. Tapi parang dia kita guna dia untuk lasak. Jadi dia tidak perlu terlampau nipis. Nanti dia ketahanan dia akan dia nak tahan lah. Jadi saya rasa dari grade 400 hingga grade 2000 lah paling tinggi. Tengok gunaan parang kita. Kalau hari ini saya
Kata saya nak buat tukar ringan dia, mungkin saya akan sampai 2,000. Tapi kalau hari ini saya nak buat tukar berat, tapi saya nak asah parang, saya akan sampai 1,000 ya saya asah. Okey? Okey, tengok grade tahap ketumpuan parang kita. Kalau parang kita ni grade dia sebenarnya dia semula jadi ni, saya rasa mungkin dalam 600 ke 6 ke 800. Tetapi kalau kita asah dia dengan grade 200 itu kan, rugi mata parang. Dah kita balik. Dia itu sening ni tuan. Dia apa ni? Dia mesti ada 2 grade batu sebenarnya. 2 grade batu. Satu grade yang kasar, satu grade yang halus. Halus ni untuk finishing dia lah. Kasar ni untuk mula-mula dia. Itu yang tahap yang saya kata tadi lah. Kalau itu pakai 2,000 pula. Jadi kita akan mengambil masa pula. Nak tenyih dia daripada 600 jadikan terus pada 2,000. Tak boleh. Dia kena 600, pergi ke 800, pergi ke 1,000, pergi ke 1,500, pergi ke 2,000. Baru dia akan jadi cantik. Dia punya parang. 2,000 lagi tajam lah. Lagi tajam. Sampai 6,000. 6,000 ni setengah pisau lah. Orang yang habis belum kan, sampai ada benda yang mounted dia lah supaya dia ni. Okey. Okey, asal parang ni dia ada 2 teknik juga Satu teknik batu diletak di bawah macam ni. Kita tenyih. Satu teknik batu diletak di atas macam ni. Kenapa? Kalau sama saya dulu kat kampung, satu teknik je batu di bawah. Kenapa? Pasal kita guna batu sungai, takkan kita nak angkat Besar. batu sungai besar macam ni di atas pula. Tak jadi kan. Mesti batu sungai tu biasa di bawah lah. Sekarang dia dah upgrade kan. Jadi di bawah saja, dia boleh dua atas lah. Dua teknik lah. Okey. Letak batu kita punya parang lebih kurang begini, dia punya angle tu penting juga nak asal parang. Dia tak boleh, kalau sini angle dia berapa agak, sini kosong lah ni kan. Kalau sini 45 kan. Kalau sini dah 90 lah, kita andai ke itu. Dia punya angle dia kalau ni kosong, dia lebih dalam 20 degree gitu. Gini kedudukan parang kita. Dia punya asal dia. Kedudukan dia masa kita masak lebih dalam 20 25 degree gitulah kedudukan dia. Baru kita akan tenyih dia. Tenyih tu ada orang terpulang lah macam mana nak tenyih dia. Tapi untuk parang yang tumpul, kita boleh tenyih depan belakang. Tapi kalau dah finishing nanti saya akan tunjuk macam mana finishing dia. Ini parang saya agak tumpul, saya akan tenyih di depan belakang. Ini teknik saya lah, mungkin orang lain ada teknik berbeza lah tuan-tuan. Ini teknik saya. Okey, letak itu angle jangan lupa 20 ke 25 degree dan gosok lah. Kita akan gosok sehingga ini 1,000. Ada orang gosok ini, okey tak masalah. Boleh. Gosok itu dia hilang ni lah. Apa ni 1,000? Ni 800. Ada gosok ini boleh. Kalau kata nak gosok boleh. Saya tak biasa gitu. Saya jadi biasa gosok parang saya. Maintain 20 degree, jangan lupa. Jangan jadi macam ni pula. Dia rosak parang gitu. Atau begini, tak ada benda. Asal apa ni? Asal besi. Lagi kilat dia. Api putih je. Dia 20 degree. Kalau gini rosak parang pula kan. Okay, kita akan tenyih dia. Waktu dia agak kosong, kita basuh. Kita rasa dari sini. Orang kata sehingga dia ada macam, ini kita atas sini kan, sehingga dia ada rasa macam burr di sebelah sini. Dia burr ni macamnya, kalau sini tak ada apa kan, halus kita. Dia macam ada sangkut tau. Sehingga dia ada tu. Parang saya memang dah agak tajam, jadi dia memang dah ada. Jadi kalau parang tumpul lama nak menghasilkan burr tuan-tuan. Tapi kalau parang dah tajam memang sekejap je lah menghasilkan burr dia. Itu sebab kalau parang dah tajam, masa 5 minit, saya tak pernah masak parang lebih daripada 5 minit tuan-tuan. Tak pernah. Sebab parang saya sebelum dia sampai grade yang sampai 200 tu saya dah asah dah. Kalau bayangkan grade 200 parang kita nak asah sampai 1000 akan mengambil masa. Grade 700 parang nak asah sampai 1000 tak banyaklah masa, betul tak? Okey. Dah ada saya rasa, maka saya akan tukar di sebelah sini. Saya akan asah di side sini pula. Okey, untuk asah side sebelah sini ada orang boleh kiri kanan. Ada orang boleh kiri kanan, dia letak di sinilah. Sama angle dia sama juga. Gosok pun tetap sama juga. Okey, kalau kita tak boleh kiri kanan, boleh juga macam ni tuan.
boleh juga. Tetap juga tangan kanan ke kena kan. Mana orang yang tak boleh kiri kanan dia macam inilah. Kalau orang boleh kiri kanan sama juga macam lengok yang tadi tu. Kalau saya mau sinilah lengok dia kiri kanan kan. Lebih ni pula. Ini sebenarnya grade ni batu 2000 grade saya panggil. Grade batu sini. Dia ada grade 1000. Saya tak ambil yang grade 1000. Grade 2000. Jadi saya untuk finishing saya akan guna grade 2000 ataupun grade 1000. Kalau rasa parang saya ni cukup untuk 1000 je tu. Jadi 1000 je. Ini untuk 2000 tuan-tuan. Dia tak ada 1200 tak ada. Dia apabila sampai 1000 dia 1000, 2000, 3000, 4000 dah tak ada 1100, 1200, 1000 tak ada. Dia tak ada macam itulah. 1000, 2000, 3000, 4000. Kalau puluh pula saya nampak kalau ratus saya nampak ada 200, 300, ini kurang situ 400 itulah. Tak ada 200 setengah, 300 setengah tak ada. Dia ratus pula, ribu pula gitu. Jadi patutnya 1000 tapi kalau nak guna 2000 macam pun boleh juga. Sama teknik dia pun sama juga tuan-tuan. Tapi apabila dah nak finishing dengan 1000 ni dia macam dia ada apa ni? Kita kena macam apa ni? Sekali jalan. Satu kali jalan je. Ke apa ni? Kita boleh teknik saya lah. Satu arah saja. Ini finishing tu. Jadi untuk atas ini dia akan satu arah dia begini. Untuk buat tajam ke dia tu. Macam mana nak satu arah tak kisah. Tu orang kata ni okey. Satu arah sini. Okey. Tak masalah. Jangan dia melawan. Tarik ke belakang. Ini pun sama juga belakang juga kan. Dia apa ni? Dia apa ni? Jangan melawan dia. Kalau macam ni, okey, boleh juga. Kita kena beginilah. Batu ni lagi licin daripada batu tu. Lagi licin. Jadi alu akan mati ke mata yang lebih alu. Okey, sebelah sini pula sama dia. Sebab parang saya ni memang dah tajam. Jadi macam saya kata saya tak akan lama nak asah parang. Kalau lama tu 5 minit. Kalau lebih dari 5 minit tu mengaruh. Tekan kan? Ada pressure umur dia. Tekanan terus. Balut. Okey. Selit je gitu. Belit dia. Yang baru-baru sekarang dah ada cangkuk tu.